Pada 4 April 1949, North Atlantic Treaty Organization, yaitu NATO, telah ditubuhkan. Ibu pejabat NATO terletak di Paris. Terdapat 12 buah negara yang menjadi anggota NATO pada ketika itu. Tidak lama selepas itu, Jerman pun menyertai NATO pada tahun 1955. Matlamat utama penubuhan NATO ialah mewujudkan sistem pertahanan bersama yang melibatkan semua negara anggota. Selain itu, mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara anggota. Akhir sekali, membendung pengaruh komunis yang diterajui oleh Soviet Union. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penubuhan NATO. Antaranya ialah untuk menyekat komunisme. Faktor utama penubuhan NATO adalah untuk membendung penyebaran fahaman komunis yang diterajui oleh Rusia. Ini karena Rusia berjaya menyebarkan dan mengukuhkan pengaruh komunis di negara-negara Eropa Timur. Perkembangan komunis di negara-negara Eropa Timur membimbangkan Amerika Syarikat dan Britain. Hal ini menyebabkan NATO ditubuhkan bagi menyekat perkembangan ideologi komunis oleh Soviet Union. Faktor yang seterusnya ialah menyekat dasar ketenteraan Rusia. Selain menyekat perluasan ideologi komunis, NATO ditubuhkan bagi menyekat dasar ketenteraan Rusia di Eropa. Ini disebabkan pada ketika itu Rusia menambahkan kekuatan tentera negara-negara Eropa Timur yang pro-komunis. Rancangan Rusia untuk mengukuhkan kekuatan tentera bagi mengukuhkan kedudukan dan pengaruh negara tersebut menimbulkan kebimbangan Amerika Syarikat. Selain itu, faktor penubuhan NATO adalah bagi menghalang kebangkitan Jerman. Kebangkitan Jerman selepas Perang Dunia Kedua merupakan salah satu faktor yang mendorong penubuhan NATO. Kebangkitan Jerman mewujudkan kebimbangan dalam kalangan-kalangan negara Eropa seperti Britain dan Prancis. Negara-negara Eropa mahu menyekat kebangkitan Jerman yang dikhawatiri akan mencetuskan pergolakan dunia. Di samping itu, penglibatan Amerika Syarikat turut menjadi faktor penubuhan NATO. Penubuhan NATO bertujuan melibatkan secara langsung Amerika Syarikat dalam hal ehwal ketenteraan dan politik di benua Eropa. Penyertaan Amerika Syarikat dalam NATO bertujuan untuk memastikan pertubuhan ini memainkan peranan dengan lebih efektif dan berkesan. Umpamanya, tentera Amerika Syarikat ditempatkan di Jerman dan Turki selepas Perang Dunia Kedua supaya komunisme dapat disekat. Akhir sekali ialah mengambil alih peranan PBB. Penubuhan NATO bertujuan untuk mengatasi ketidakyakinan Eropa terhadap kemampuan PBB dalam menangani konflik dunia. Ini karena PBB tidak berupaya memainkan peranan sebagai pertubuhan yang dapat mengekang sebarang konflik dengan berkesan. Dalam hal ini, kelemahan utama PBB dalam menangani sebarang konflik adalah karena badan dunia tersebut tidak memiliki pasukan tentera sendiri. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai penglibatan Amerika Syarikat dalam pertubuhan NATO. Antara punca penglibatan Amerika dalam NATO ialah Amerika Syarikat sebagai kuasa besar memainkan peranan penting dalam pertubuhan NATO. Perkembangan politik selepas Perang Dunia Kedua
mendorong Amerika Syarikat untuk terlibat dalam NATO. Ini karena penyertaan Amerika Syarikat menandakan komitmen negara tersebut terhadap pertahanan dan keselamatan Eropa Barat. Seterusnya, Amerika Syarikat melibatkan diri secara langsung dalam hal ehwal politik dan ketenteraan di Eropa. Penglibatan Amerika Syarikat menjadikan NATO sebuah organisasi yang kuat dan berpengaruh dalam politik antarabangsa. Amerika Syarikat memberi sumbangan dalam mempertahankan keamanan dan kestabilan politik dunia. NATO memberi peluang kepada Amerika Syarikat untuk menyekat semula Jerman sebagai kuasa militer di Eropa. Selain itu, Amerika Syarikat menjadikan NATO sebagai platform untuk mengekang penyebaran ideologi komunis oleh Soviet Union. Pasukan tentera Amerika Syarikat telah ditempatkan di Turki dan Jerman bagi menyekat perkembangan fahaman komunis oleh Soviet Union. Pada ketika itu, pasukan tentera Amerika Syarikat telah ditempatkan di Turki dan Jerman bagi menyekat perkembangan fahaman komunis. Amerika Syarikat membantu mempertahankan kedaulatan negara anggota NATO daripada ancaman dan serangan musuh. Akhirnya, Amerika Syarikat berjaya mendominasi NATO bagi mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa besar dunia. Akhir sekali ialah mengenai penglibatan United Kingdom dalam NATO. United Kingdom memainkan peranan sebagai peneraju dalam merealisasikan penubuhan NATO. United Kingdom mengatur strategi untuk melibatkan Amerika Syarikat dalam pembentukan NATO. Ini karena penyertaan Amerika Syarikat penting bagi menjadikan NATO badan yang kuat dan berpengaruh. Parti Buruh yang memerintah United Kingdom berpendapat tanpa penyertaan Amerika Syarikat, NATO tidak dapat memainkan peranan dengan efektif. Tambahan pula, kepimpinan Presiden Harry S. Truman tidak berminat untuk melibatkan Amerika Syarikat dalam hal ehwal di Eropa. Oleh itu, United Kingdom membuat perancangan bagi melibatkan Amerika Syarikat dalam hal ehwal di Amerika Syarikat. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Sekian dan terima kasih.